الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Pada malam ni dapat lagi kita menyambung siri kuliah kita, kuliah hadis kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Lama dah kita cuti ni. Alhamdulillah kita dapat sambung balik. Kita berhenti hari itu pada hadis yang 505. Kita masuk pada hadis 506. Kitabul Salatul Id, masih lagi membicarakan tentang permasalahan-permasalahan berhubung dengan sembahyang dua hari raya. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm al-fitri fa shalla fa bada'a bis-salah thumma khataba falamma faragha nazala fa ata an-nisaa fadhakkarahunna wa huwa yatawakka'u ala yadi Bilal wa Bilalun basitun thawbahu yulqi fihi an-nisaa'u as-sadaqah. Hadis riwayat daripada Jabir katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri pada hari raya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan sembahyang, baginda memulakan sembahyang kemudian berkhutbah. Apabila selesai, Nabi sallallahu alaihi wasallam turun. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi kepada kaum wanita dan memberi tazkirah, peringatan kepada mereka dalam keadaan baginda bersandar di tangan Bilal, dan Bilal itu menghamparkan pakaiannya, di mana wanita-wanita itu melemparkan ataupun meletakkan sedekah mereka. Jadi hadis 506 ni dia sama lebih kurang dengan hadis 505 baru ni. Iaitu Nabi SAW keluar pergi sembahyang hari raya. Seperti mana yang kita maklum, ketika di Madinah tu Nabi SAW keluar sembahyang di musalla, mana tempat padai lah, di padai. Jadi di situlah Nabi SAW sembahyang bersama dengan sahabat. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa molek sembahyang raya ni di padai. Di padai. Kemudian kalau tempat tu tak ada padai, masjid lah. Sebab apa? Sebab mungkin setengah tempat tu masjid tu kecil, pagar masjid pun sempit, adanya rumah-rumah orang pula keliling. Jadi nak sembahyang di situ mungkin tidak sesuai lah. Jadi hak moleknya padai, kalau boleh padai sekolah sepatutnya. Cuma tempat kita ni lah, kawan ada balesah kawan. Tak. Waktu masing-masing ada balesah. Jadi pakat semaya di balesah masing-masing surau. Walaupun boleh, tetapi hak afdal mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kampung tu, satu mukim tu biarlah satu tempat sahaja. Barulah nampak perpaduan ramai berkumpulnya umat Islam pada hari itu, tak kira lelaki ke perempuan, di satu tempat. Pertama satu mukim tu. Sebab kira-kira imam mukim ni orang nombor satu lah dalam qaryah tu. Kemudian diikuti oleh Tok Ngulu. Tok Ngulu.
Jadi nak zahirkan perpaduan kesatuan perhimpunan umat Islam pada waktu tu, maka mulanya dipadat di tempat yang ramai, tempat yang luas yang boleh dihadiri oleh ramai orang. Jadi buat di masjid ni ketika perlulah, ketika terpaksa, seperti hujan ke, ataupun tak ada padang ke, bolehlah. Cuma Mekah, Mekah dibuat di masjid. Dah, Mekah buat di masjid maya raya. Jadi sebab apa buat di masjid juga di Mekah? Sebab tempat tu lah tak ada padang, kena tubik pula, tinggal kapung pula, tak sahar pula. Jadi macam tempat kita ni, kita boleh tengok keadaan lah. Kadang-kadang masjid tak penuh pun, boleh main masjid, mengikut keadaan. Tetapi hak moleknya kalau kita ada tempat ia dapat zahirkan ramai Islam, maka di situlah tempat sepatutnya. Kemudian di sini Nabi SAW memulakan dengan semaya dulu, barulah khutbah. Berbeza dengan semaya Jumaat, berbeza dengan semaya Jumaat. Sebab maksud utama daripada semaya hari raya ni adalah semaya tu sendiri, takbir tu. Adapun nasihat khutbah tu, itu benda yang kedua lah. Maka sebab itulah didahulukan semaya dulu, baru khutbah. Berbeza dengan semaya Jumaat ni, dia kena khutbah dulu. Sebab apa? Sebab muka semaya Zuhur ni ke mana pun kena mari maya juga. Orang nak semaya Zuhur, orang nak semaya Jumaat, dia kena ke mana pun dia kena ada juga, kena mari juga. Walaupun dia malas dengan khutbah, dia kena mari juga. Tapi kalau dia mari dengan dia mari semaya saja, rugilah. Rugi. Jadi beza di antara semaya raya dan semaya Jumaat ni, iaitu kena khutbah dahulu untuk semaya Jumaat. Adapun semaya raya, semaya dahulu. Sebab semaya itulah yang menjadi maksud perhimpunan itu. Bila mana Nabi SAW selesai, Nabi pergilah dekat wanita. Selesai daripada khutbah Nabi turun ni boleh jadi turun daripada tempat yang tinggi. Nak kata mimbar, ada ulama mengatakan bahawa tempat Nabi SAW semaya raya tu dia tak ada mimbar. Ada juga ia berpendapat Nabi SAW berdiri di atas unta dia khutbah tu. Ada juga ulama yang kata hak utamanya iaitu atas tanah diri. Dia berbeza dengan semaya khutbah Jumaat ni, dia kena tempat yang tinggi sebab duduk dalam masjid. Adapun khutbah hari raya ni kita berdiri saja gitu, tak apa dah. Sebab apa? Sebab di padang tu lah. Di padang ni maknanya boleh nampak belakang. Kalau dalam masjid ni mungkin dia akan terlindung balik tiang ke gapo ke, maka perlu berada di atas mimbar. Ataupun kalau padang ni sahar pula nak bagi, nak usung mimbar Rasulullah tu gapo semua sahar pula. Kira mana mudah, mana mudah. Jadi nak berkhutbah atas mimbar atau tidak atas mimbar ketika khutbah hari raya ni, itu bergantung pada keadaan lah. Tapi ada juga ulama yang berpendapat hak utamanya tak payah. Tapi di sini bila kata falamma faragha nazala, bila selesai Nabi pun turun. Jadi turun ni mestilah daripada tempat yang tinggi, maknanya Nabi berkhutbah di atas tempat yang tinggi. Maka sebab itulah ada ulama kata Nabi berkhutbah atas unta dia, ala rahilatih. Lagu mana tu wallahu alam lah. Moga unta Nabi ni dia tak serupa unta ramai-ramai. Sebab zaman Nabi dulu, Nabi buat haji, tawaf. Tawaf Nabi tu dengan unta. Tawaf dengan unta Nabi. Sebab apa? Sebab nak suruh sahabat semua tengok pada Nabi pada waktu tu.
khudhu anni manasikakum. Tengok molek aku buat kerja haji ni. Jadi Nabi seorang duduk atas unta tu, orang lain dapat nampak pergerakan Nabi. Kalau Nabi duduk bawah sekali dengan sahabat-sahabat jalan atas bumi, tak. Jadi mana Nabi orang tak jumpa. Jadi kalau Nabi tawaf atas unta tu, maka itu sahabat-sahabat dapat nampak. Dia itu tawaf di tawaf atas unta ni, ini adalah khususiat Nabi lah. Khususiat Nabi. Khususiat maknanya benda yang khusus kepada Nabi, tidak umum kepada orang lain. Kemudian seperti mana dalam riwayat yang lepas 505 tu, itu Nabi pergi kepada wanita, mana memberi nasihat secara khusus, iaitu memberi pesanan pada wanita berhubung dengan sikap berterima kasih kepada budi suami, macam-macam lah nasihat yang telah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, galakkan supaya mereka ni bersedekah. Sebab itulah disebutkan di sini, bila menghampakan kain dia, jadi wanita ni pakak lepa. Dalam riwayat sebelum pada ni disebutkan pakak lepa ni, cicing belah rotan, cicing ada mata bui belakang. Maknanya pada waktu tu tak kira dah. Sebab apa? Sebab bila Nabi sebut ni sedekah sebagai, sebab disebutkan diperlihatkan kepada aku ni, kamu ni lah orang ramai masuk neraka, paling ramai tidak berterima kasih kepada suami apa semua ni. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada mereka tu benda-benda yang menyelamatkan mereka daripada api neraka. Jadi yang menyelamatkan daripada api neraka ni apa? Sedekah lah. Sebab itulah dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ittaqun nar walau bisyikkin min tamr. Peliharalah diri kamu daripada api neraka walaupun sebelah watama. Sebelah watama. Jadi sebelah watama ni jadi gapo, tapi naknya tak kira ada piti atau tak ada piti, seseorang itu mesti berusaha untuk menyelamatkan diri dia daripada api neraka. Cara dia dengan hak mana hak dia ada. Mana seolah-olah separuh tu hak untuk dia, sebelah utama tu mana hak ni hak ada nak makan lala. Sebelah hak dia makan, sebelah lagi dia wikok kan. Tapi bukan kata nak suruh setara tu kerak semacam. Utama belah. Ada maknanya paling tidak seseorang itu kena berusaha untuk bersedekah walaupun dengan jumlah yang paling minimum. Kena bersedekah. Kemudian hadis berikut, hadis Ibn Abbas wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum qala lam yakun yu'adhanu yaumal fitri wala yaumal adha. Riwayat daripada Ibnu Abbas dan juga daripada Jabir, kata mereka berdua, tidak pernah ada azan untuk sembahyang hari raya puasa maupun untuk sembahyang hari raya haji. Tak ada. Pakai tak bel, pakai tak khamar. Maknanya tak payah laung ke panggil. Panggil untuk sembahyang. Dia tak payah, tak perlu juga untuk iqamah. Tak payah. Hadis satu lagi, hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu annahu arsala ila Ibn Zubair fi awal ma bu'i'a lahu annahu lam yakun yu'adhanu bis salati yaumal fitri wa inma al khutbah ba'da as-salah. Riwayat daripada Ibnu Abbas bahawa dia telah menghantar seseorang menemui Ibnu Zubair, Abdullah bin Az-Zubair, pada awal-awal beliau dibai'ah menjadi khalifah. Itu kata Ibnu Abbas, tidak pernah ada azan untuk sembahyang hari raya puasa maupun hari raya haji, yakni hari raya puasa. Kemudian khutbah itu sesudah daripada sembahyang. Maknanya untuk sembahyang hari raya ni dia tidak ada azan, tak perlu azan. Nabi tak buat. Nabi tidak buat.
Lepas tu macam mana Nabi panggil sahabat-sahabat? Panggilan macam mana? Tahu tak? Kita pun tak tahu, tak ada riwayat. Cuma tak ada azan, tak ada iqamah. Tapi sahabat tahu dah. Moga biasanya semaya hari raya ni pada waktu duha. Pada waktu duha. Dah. Mana kira-kira lepas maya subuh tu gapo duduk. Dah. Duduk dalam setengah jam lebih-lebih juga. Pakak ramai gini, sahabat-sahabat tengok ada Nabi tu, pakak cepat pergi. Pakak kira gitu. Kira gitu. Jadi tak ada azan untuk semaya raya. Ini benda yang disepakati. Semua pakat. Tak ada orang buat bid'ah ni. Bid'ah berat bel untuk semaya raya, tak ada. Ittifaq. Cuma hak pernah berlaku sekali ni, hak Ibnu Zubair ni. Dia suruh bel. Tapi pada waktu tu derah mari Ibnu Abbas tegur. Ibnu Abbas tahu dia tegur. Mana menyalahi sunnah. Jadi mungkin dia berpendapat lagu tu pada peringkat awal, bila ditegur maka dia pun baru faham. Mana benda ni tak boleh nak tambah. Jadi kalau mengikut Imam Syafi'i, azan-azan ni dia hanya untuk semaya fardu. Semaya tarawih pun tak ada. Semaya tarawih pun tak ada. Azan maupun iqamah tak ada. Semaya gerhana ke, semaya istisqa ke, tak ada. Jadi macam mana zaman sahabat dulu, zaman Nabi dulu panggil orang, kita tak payah fikirlah, kita kira zaman kita learn. Kita sendiri ya. Tok Imam kata 8:30 kita nak start mai raya. Dah. Dia tak boleh buat gini. Tunggu sikit lagi. 8:35. Tunggu sikit lagi. Dah. 8:40 tunggu sikit lagi, 8:45 tunggu sikit lagi, pukul 9 baru mai. Tak sudah lagu tu. Jadi macam kita ni, kita boleh hoyak. Tak payah panggil. 8:30 kita semaya hari raya. Kalau mana lewat atau lewat ke, kuliahlah. Tak, kakak tunggu. Supaya masjid ni lah masa PKP ni. Terima yang ada. Kita koci pagar. Tak, masjid ni tak timbul masalah ni tak. Masjid ada pagar tu, dia pun koci pagar. Panggil pek. Tak boleh orang maya jemaah macam-macam dah. Pada orang yang ada. Mari awak zaman PKP ni dah. Orang nak orang jaga apa? Jaga suhu ke apa semua tu, dia pun nak dengar khutbah juga. Jadi benda boleh ditetapkan. Jadi kata Imam Syafi'i, azan ini hanyalah untuk semaya fardu. Semaya fardu. Tapi orang kita ni baik nak letak mayat dalam kubur baik juga. Nak pergi Mekah atau pergi Mekah baik juga. Tak tahu ke mana. Imam Syafi'i kata azan ini adalah untuk semaya fardu. Jelas sendiri daripada hadis ni, sahabat kata tidak ada azan untuk semaya hari raya maupun semaya hari raya haji ke raya puasa ke, tak ada azan, tak ada iqamah. Jadi Nabi tak buat. Daripada sinilah ulama waktu beri kaedah, iaitu apa yang tidak dibuat oleh Nabi, kita perlu ikut juga. Al-ittiba' kama yakunu bil fi'li yakunu al-ittiba' kama yakunu fil fi'li yakunu aidan fit tarki. Kita ikut Nabi ni, kita ikut mana Nabi buat, kita ikut juga mana Nabi tak buat. Jadi kalau Nabi tak suruh sahabat azan untuk maya raya, tak suruh iqamah, maka kita kena turut lagu tu juga. Semua orang timur. Semua orang timur benda ni. Sebab itulah jadi kaedah. Hak Nabi tinggal, Nabi tak buat, maka kita perlu tak buat juga. Tak boleh buat. Sebab apa? Sebab ulama kata, kalau Nabi tinggal satu benda ni dalam keadaan berterusan, sebab sahabat kata, aku ni bukan sekali dua semaya dengan Nabi. Bukan sekali dua, maknanya tiap-tiap tahun lah Nabi maya raya ni. Tak. Tiap-tiap tahun, 2 kali setahun. Tak. Tak ada azan, tak ada iqamah. Jadi itu orang panggil tarkun mustamir. Nabi tinggal secara berterusan, tak buat secara mutlak. Itu menunjukkan kepada dua. Sama ada
benda tu tak leh dengan arti makruh ataupun tak leh di segi haram. Tak leh tu tak, apa tak buat, kemungkinan tak leh tu kerana makruh ataupun haram. Kalau kata harus, tentu akan Nabi buat walaupun sekali. Jadi kalau benda-benda harus ni kita boleh nampak Nabi akan buat walaupun sekali, ataupun Nabi tak buat tapi orang lain buat, Nabi tak marah. Jadi hak benda Nabi tak buat langsung ni, Nabi tak buat secara berpanjangnya, dan sahabat pun sebut juga, diteruskan oleh sahabat, maka kita tidak boleh nak buat. Dalam keadaan benda ni, kalau kita fikir dengan logik kita, perlu. Bapa tak lehnya nak ajak orang, nak mari semaya raya, semaya raya ni, tak leh. Jadi benda orang panggil keperluan nak suruh ada tu, nak keperluan supaya benda tu ada, memang patut. Tapi dalam keadaan begitu Nabi tak buat. Jadi dalam bab Nabi tak buat ni, ulama memperincikan banyak jenis. Adapun hak dalam hadis ni, hak Nabi tak pernah buat langsung. Dalam bab agama, dalam keadaan benda tu perlu, tiba-tiba Nabi tak buat. Kalau benda tu benda tu perlu, perlu kita buat, Nabi tak buat, dan diketahui benda tu mana Nabi tak buat benda tu, dan benda tu tak ada pada zaman Nabi, memang Nabi tak buat lah. Contoh, Nabi tak naik kereta. Orang kata Nabi tak sunnah dia mau naik, dia mau ni tak ikut sunnah Nabi naik kereta, sunnah naik unta. Tu salah mikir. Tu sebab apa? Sebab zaman Nabi mana ada kereta automobil lah, mana ada. Jadi benda tu tak ada zaman Nabi, memang Nabi tak buat lah. Jadi ulama memperincikan betul-betul benda Nabi tak buat ni, dia ada pelbagai jenis. Yang pertama hak Nabi tak buat ni, iaitu dari segi adat, dari segi kebiasaan. Sahabat makan dok, Khalid Al-Walid makan dok depan Nabi. Nabi tak lalu. Pernah sekali dihidangkan kepada Nabi dok. Budaya orang Arab makan dok. Lepas tu isteri Nabi kata, dok tu wahai Rasulullah. Jadi Nabi pun tak jadi. Tak jadi. Tapi Nabi kata, aku tidak mengharamkan, aku tak lalu. Jadi benda tu Nabi tak buat ataupun Nabi tak makan, sebabnya benda tu merujuk pada peribadi Nabi. Seperti kita lah, orang tak makan arnab tak makan arnab. Jadi arnab haram ke tidak? Tidak haram, semua kita berhala perlu, suruh berhala. Tak. Orang tak makan ayam kapung, tak makan itik serati, macam-macam, tak makan ikan larak, tak makan belu. Dia tak boleh, teringat. Jadi manusia lagu tu lah, Nabi pun ada sifat lagu tu juga, tak apa lalu. Moga kita, kalau kita terjemah dop ni biawak pasir, bunyi biawak tak lalu selalu. Tapi tak serupa biawak pasir, dop dengan biawak tempat kita ni tak serupa. Makan dia lain, air dia tak minum. Dia makan ni makan tumbuhan tertentu yang atas pada pasir, dia ada sifat dia. Demo dulu buat balik daripada Mesir, bubur dalam kargo kelik. Kelik sampai hidup molek-molek lagi. Sebab itulah jadi kerja ke tu. Jadi kerja demo lah, demo dok jadi kerja maknanya benda tu diterima oleh orang Arab sebagai thayyibat. Dalam bahasa Syafi'i dia ada kaedah, kalau benda tu orang Arab lalu makan, maka benda tu halal, thayyibat juga, tidak khaba'ith. Maknanya budaya Arab pada waktu tu, orang Arab, orang Mekah makan dhab, Nabi tak makan. Tapi benda tu kira Nabi tak larang, maka diterima lah, tak apa lah. Jadi Nabi tak makan tu diketahui sebab yang ni Nabi tak lalu. Jadi Nabi tak makan. Tak makan tu maknanya tak buat lah. Jadi dari segi itu, kalau kita tak boleh makan dhab, tak ada masalah. Kalau kita nak makan pun tak apa. Sebab tahu sebab apa Nabi tak makan. Itu yang pertama. Kemudian hak Nabi tak buat yang jenis yang kedua ni, iaitu
Nabi SAW tak telitah pun. Ini benda dunia, benda wasilah dipanggil. Tak telitah pun Nabi. Contoh dia, Nabi tidak pernah telitah nak berkhutbah atas mimbar. Mula-mula Nabi berkhutbah atas gapo? Sahabat tak batal tamar je. Pas Nabi khutbah atas tu, tiba-tiba mari seorang sahabat kata, lagu mana Rasulullah, kami menyediakan tempat untuk kamu ni, mimbar ni, kamu boleh berkhutbah. Jadi Nabi pun setuju. Jadi mula-mula tu Nabi tak buat mimbar, tak suruh. Bukan kata main Mekah nak buat mimbar lu. Tak. Lama kemudian tu barulah ada orang cadang. Dah, Nabi pun telitah. Jadi hak Nabi tak buat sebelum pada tu bukan kata tidak disyariatkan, tidak. Tapi benda tu dikira sebagai wasilah, orang kata, keperluan. Supaya bak ni kita guna mic ni, guna macam-macam lah. Benda panggil wasilah. Benda keperluan untuk melengkapkan. Ada satu lagi hak Nabi SAW tinggal tak buat ni, iaitu Nabi SAW tinggal kerana takut menyusahkan umat dia. Nabi takut jadi fardu. Ni kita belajar dah dalam bab semaya qiyam Ramadan, semaya tarawih tu. Nabi hanya semaya berapa malam. Berjemaah dengan sahabat di masjid, kemudian pada malam ke-4 tu Nabi tak tubik tu. Jadi Nabi tinggal lah, kira-kira Nabi meninggalkan qiyam Ramadan, tarawih bersama dengan sahabat berjemaah di masjid. Nabi tinggal. Jadi hak Nabi tinggal tu, adakah tak boleh kita buat? Jadi ulama kata, kalau kita tahu punca sebab apa Nabi tinggal, dan sebab tu tidak ada dah sekarang ni, maka kita boleh buat, dan itu kira sebagai sunnah juga. Maknanya Nabi tidak berterusan qiyam Ramadan sampai dia wafat tu bersama dengan sahabat di masjid. Nabi tinggal sebab dia gapo? Nabi kata, aku takut difardukan ke atas umat aku. Jadi lepas daripada wafat Nabi, Sayyidina Umar pergi duduk semula semaya. Semaya tarawih berjemaah. Jadi sebab apa Sayyidina Umar pergi duduk tu? Sebab dia tahu, sebab yang menyebabkan Nabi tinggal tarawih berjemaah dengan sahabat di masjid ni sudah tak ada dah. Jadi lepas Nabi wafat, siapa boleh memfardukan benda? Tak ada. Kau boleh memfardukan benda, nak menghalalkan mahalalkan ni Allah. Jadi selagi ada Nabi, Allah Ta'ala akan wahyukan kepada Nabi. Bila Nabi sudah tak ada, kepada siapa Allah Ta'ala nak wahyukan? Jadi orang yang tak boleh nak tahu, dia dapat wahyu lepas daripada Nabi wafat. Jadi oleh kerana benda ni pernah dibuat oleh Nabi ketika Nabi hidup, kemudian sebab kepada Nabi tinggal tu sudah tidak ada lagi, maka Sayyidina Umar pun menghidupkan balik qiyam Ramadan, berjemaah di masjid. Itu dikatakan hak Nabi tinggal diketahui sebab, dan lepas daripada Nabi wafat sebab tu tak ada. Kemudian hak ni dah. Hak ni maknanya Nabi semaya hari raya tanpa ada azan, tanpa ada iqamah ni, sebab dia gapo? Kalau kita fikir benda ni perlu, dalam keadaan benda tu perlu, Nabi tetap tak buat, maka kita tak boleh buat lah. Kita tahu sebab. Kalau kita fikir sebab nak buat ni ada, maknanya orang boleh tahu, boleh mari dah. Kata ada suasana, ada suasana baik dah. Tapi Nabi SAW tak asyik lagu tu. Mana benda tu biarlah dalam keadaan azan itu hanya untuk semaya fardu sahaja. Jadi kalau orang tu cuba buat juga, berarti dia menyalahi sunnah. Maka sebab itulah daripada hadis ni ulama waktu beri kaedah, ikut Nabi ni bukan setakat orang Nabi buat, orang Nabi tinggal pun kena tinggal juga. Dan ni dalam bab hak agama lah. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada Rasul tu bagi kamu adalah ikutan yang terbaik. Maknanya ikut orang Nabi ni, hak Nabi buat, hak Nabi tak buat pun kita kena ikut jugalah. Cuma ada benda hak Nabi buat tu kita tak boleh buat.
Tak, Nabi nikah sampai 9. Kita tak boleh. Sekapak je dalam satu masa. Begitu juga kalau benda tu Nabi SAW tidak buat, maka kita pun tak boleh buat juga. Tapi dia ada juga benda walaupun Nabi tak buat, kita boleh buat. Benda Nabi tak buat, kita boleh buat tu dalam bab dunia. Dalam bab agama ni kita tak boleh nak fikir sendiri cara nak beribadat pada Allah Ta'ala. Kalau dalam bab dunia ni kita nak makan dengan chopstick ko, dengan gepu ko, lagilah. Sebab apa? Sebab benda dunia. Kita nak makan nasi ko, nasi apa, nak 3 hari 3 malam ko, tak ada kaedah-kaedah tu. Nak bakar kambing bawah tanah ko, atas pokok ko, aku mana. Tu cara tak ada masalah asalkan sembelih kambing tu. Tak. Kalau Nabi sembelih tekok, kita tekok jugalah. Tu syariat. Jadi daripada kaedah ni, ulama pun waktu bit satu kaedah lagi, iaitu asal dalam ibadat ni haram. Asal dalam ibadat ni kita tak boleh buat melainkan hak Nabi buat. Sebab Nabi SAW hari ni tunjuk pada kita cara beribadat pada Allah. Jadi Nabi telah gariskan dah. Semaya gini, ada berapa jenis semaya, ada berapa jenis puasa, banyak dah Nabi ajar pada kita. Jadi kalau kita tepek tambah tu dah, ada puasa gapo, suhu lah saya dua apa ni, puasa 1, 2, 3 rejab. Dengan kelebihan sekian-sekian, padahal tak ada disebut dalam hadis sahih. Puasa 27 rejab. Puasa malam Nabi Mi'raj tu, esok tu puasa. Tak ada kelebihan. Sebab Nabi tak ayat puasa pada hari tersebut. Sebab apa? Sebab ulama sepakat kata tidak diketahui tarikh dengan tepat bila Nabi Isra Mi'raj. Tak ada. Ada ulama kata bulan Rabiul Awal, ada. Ada kata bulan puasa. Lepas tu tahun bila? Tidak dapat dipastikan juga. Jadi bila tidak dapat dipastikan bila berlaku Isra Mi'raj tu, maka tidak ada kaitan dengan puasa. Jadi untuk bulan Rejab ni kalau nak puasa hak sunat biasa. Puasa Isnin Khamis. Tak? Ataupun puasa 13, 14, 15. Ataupun kalau orang tu nak belajar puasa Nabi Daud. Selas hari. Hari ni puasa esok dak. Hari ni puasa esok dak. Tapi musim-musim panas ni sebablah ke patut kita kerja pula. Time PDPR ndak. PDPR ke apa? Kita mengajar sekolah lagi, mengajar anak-anak lagi dak. Kui kande. Mbak nak puasa. Jadi hak Nabi SAW kata sebaik-baik puasa Nabi Daud. Bolehlah sampai PKP ni. Mana pecing ke apa semua. Puasa Nabi Daud 11 hari. Tapi la yafiru idza laqa. Nabi Daud ni walaupun dia ahli ibadat puasa 11 hari, tapi bila berhadapan dengan musuh dia tak lari. Mana gagah. Kita ni lembek puasa. Jadi kalau orang kerja, kita kerja letih ki puasa, tak ada kebaikan. Kita tidak dapat menyempurnakan hak orang, tanggungjawab kita. Jadi nak puasa tu kena tengok keadaan lah. Jadi setengah orang tu kacau daripada Rejab, Syaban, Ramadan darat. Kalau mengikut Ibnu Umar, dia tak setuju tu, tak boleh tu. Sebab menyalahi puasa yang dianjurkan oleh Nabi ini. Nabi Daud puasa 11 hari. Cuma dalam riwayat kata Nabi puasa pada bulan Syaban ni banyak, tapi sebenarnya tidaklah penuh Syaban. Bukan kata penuh Syaban, tetapi kebanyakan. Sebab itulah dalam bab ni kan, ulama kata Nabi tidak pernah puasa penuh 3 bulan berturut-turut. Rejab, Syaban, Ramadan Nabi tak pernah puasa. Cuma ada setengah ulama kata hak Nabi tak buat ni bukan berarti tak boleh buat. Ia kena kat tu. Sedangkan kalau kita balik pada kaedah tadi, kalau Nabi tak buat tu dalam bab ibadat ni, maknanya hatulah hak betulnya. Hatulah hak betulnya. Maknanya kita hari bulan Rejab ni macam biasalah.
amal ibadat kita. Cuma bulan ni berhati-hati kita nak buat maksiat, nak buat naya kat orang, sebab ni bulan haram. Bulan haram. Bulan hak tak boleh perang. Bulan tak boleh perang ni. Maknanya kalau bulan ni, maknanya kita nak balas gocah dengan orang tu, siaplah tidak menghormati bulan. Sebab bulan Rejab ni bulan Allah lah kira-kiranya, walaupun hadis tu tak sahih. Mana masuk bulan Allah ni, mana bulan yang Allah Ta'ala haramkan daripada berperang. Allah Ta'ala kata, fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kamu sekali-kali menzalimi diri kamu. Menzalimi diri kamu ni mana kita buat dosa, kita sendiri buat dosa tak ada diri kita buat dosa, buat zalim pada orang. Kita buat zalim pada diri kita ni dengan hati kita meninggalkan perintah-perintah Allah Ta'ala. Jadi patutlah kena beringat bulan Rejab ni. Jadi nak kata ada ibadat khusus kalau Nabi buat, tak ada. Jadi macam biasalah. Cuma kalau orang tu nak start panah dah, cuma tak boleh perah lagi dah. Selu-selu dulu boleh. Belajar puasa 3 hari ke, puasa Isnin Khamis ke, masuk bulan Syaban ni kena itu dah lah. Sebab dalam hadis Nabi disebutkan Nabi ni memperbanyakkan puasa pada bulan Syaban. Ada ulama kata sebagai persediaan nak bulan Ramadan. Tidak kata hari mula-mula terlembab. Tapi muka dah biasa dah, atas sikit. Tapi kalau 3 bulan betul Rejab puasa dah, Syaban bulan puasa dah, dia kira sama ada dia akan letih sungguh ataupun dia akan jeh. Takut dia mari jeh kat orang. Waktu hari ni baru puasa. Aku ni bulan ketiga dah ni. Dia mari buat tu. Tu tak kena. Salah aku tu. Jadi Nabi SAW banyak berpuasa pada bulan Syaban ni. Bukan kata tiap-tiap hari tak, kebanyakan. Antara hikmahnya, ada ulama kata persediaan untuk Ramadan. Ada juga ulama kata Nabi ni biasanya Nabi puasa tiap-tiap bulan tu ada Nabi puasa. Lepas tu kalau bulan tu Nabi tak sempat puasa, Nabi akan ganti pada bulan Syaban tu puasa sunat tu. Puasa sunat kan. Kalau Nabi katalah Nabi perang apa semua dah, banyak urusan tu, jadi tak ada puasa satu bulan tu, jadi hak puasa tu enjok pada bulan Syaban. Ganti, kira-kira ganti. Ada juga yang kata Nabi banyak berpuasa bulan Syaban ni sebab nak meraihkan isteri dia hak puasa qada. Moga Nabi ni bini ramai kan. Tak. Jadi masing-masing tu adalah hari kena ganti. Jadi kalau kata Nabi duduk rumah, katalah Nabi duduk rumah Aisyah ganti puasa, Nabi puasa juga. Lepas tu dia pergi giliran rumah Hafsah puasa, Nabi puasa pula. Maknanya ulama kata meraihkan isteri yang qada puasa. Sebab itulah disebutkan Nabi ni banyak berpuasa pada bulan Syaban. Jadi sebab itulah perbincangan tentang hak Nabi tak buat, Nabi tinggal ni, ini benda yang penting. Sebab itulah walaupun benda tu Nabi tak buat, kalau kita nak buat kena tengok dulu. Kena tengok dulu. Apakah dia jenis ibadat ke ataupun jenis mata-mata dunia ke, macam mana. Kemudian hadis berikut ni berkenaan dengan khutbah tu, dia mesti lepas daripada sembahyang. Wallahu alam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.